Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Salman Siddiq bin Ma'aludin ingin membentangkan tajuk pertama saya ialah dasar ekonomi baru. Latar belakang: sebelum 1970, polisi pembangunan Malaysia disasarkan ke atas pasaran ekspor. Walaupun ekonomi berkembang pesat pada purata tahunan 600, namun terdapat kekurangan penekanan dalam aspek pengajian, menghasilkan ketidakseimbangan di antara kumpulan etnik. Seterusnya, memberi kesan negatif sosial dalam bentuk rusan kaum pada 1969. Faktor utama yang telah mengakibatkan tercetusnya tragedi pada 13 Mei 1969 adalah faktor kerana kemiskinan. Wujud satu keadaan kemiskinan relatif antara kaum. Oleh itu, ada satu dasar diperkenalkan bertujuan untuk membasmi kemiskinan yang wujud antara kaum, wilayah dan kawasan di Malaysia. Dasar ekonomi baru dirangka untuk 20 tahun ke hadapan pada tahun 1970 hingga 1990 yang merangkumi 4 rancangan Malaysia. 4 rancangan Malaysia merupakan rancangan jangka panjang pertama yang diringkaskan RRJP 1 dalam pembangunan negara. Pelancaran dasar ekonomi baru pada tahun 1971 merupakan sejarah pelan ekonomi Malaysia. Seterusnya, DAB menekankan pencapai sasaran sosioekonomi seiring dengan mencapai objektif perkembangan ekonomi sebagai satu cara mewujudkan keharmonian dan perpaduan di dalam negara kita yang mempunyai pelbagai kumpulan etnik dan agama yang lain atau perbezaan pendapat. Seterusnya, sasaran utama adalah perpaduan negara. Lebih dari 2/3 ikuti korporat di Malaysia dimiliki oleh warga asing pada tahun 1970. Bumiputera pula mewakili 2/3 dari jumlah penduduknya, memiliki hanya lebih sedikit dari 1%. Seterusnya, DAB meletakkan sasaran penstrukturan berupa nisbah 30, 40, 30 pada iaitu menjelang pada tahun 1990. Pegangan kaum Bumiputera mencapai 30%. Rakyat Malaysia yang lain hanya 40%. Seterusnya, warga asing hanya 30%. Seterusnya, rasional dari panji penduduk tahun 1970 didapati 49.3% semua keluarga di Semenanjung Malaysia menerima pendapatan di bawah garis kemiskinan. Dari jumlah semua keluarga miskin, hanya 86% berada di kawasan luar bandar dan 14% hanya di kawasan bandar. Kadar kemiskinan kaum pula adalah seperti berikut yang saya tayang di tepi ini. Seterusnya, dari kajian tahunan hak milik syarikat-syarikat berhad yang dijalankan oleh Jabatan Perangkaan dan Rekod dari Pendaftar Syarikat adalah didapati hak milik dan penguasaan sektor syarikat-syarikat pada tahun 1971 adalah seperti berikut di atas ini. Seterusnya, dilihat dari sudut pembahagian pekerjaan pada tahun 1970, pecahan mengikut kaum adalah seperti berikut. Seterusnya, objektif ada 2 dasar strategi yang penting. Yang pertama, membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Yang kedua, membasmi pengenalan kaum mengikut jenis aktiviti ekonomi. Seterusnya, strategi pelaksanaan ada 2 perkara. Yang pertama, mengurang dan seterusnya membasmi kemiskinan dengan perbanyakkan
peluang-peluang pekerjaan kepada semua rakyat tanpa mengira kaum. Yang kedua, penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Seterusnya, memerangi kemiskinan di dalam negara. Ada 8 perkara. Yang pertama, mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat yang menganggur. Yang kedua, menambah daya pengeluaran pendapatan. Yang ketiga, memberi peluang perpindahan orang yang bekerja di sektor yang rendah daya pengeluarannya kepada sektor yang lumayan. Yang keempat, mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum di kawasan bandar dan luar bandar ataupun antara wilayah lain. Seterusnya, memodernkan kehidupan di luar bandar. Seterusnya, mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan bumi putera kita. Seterusnya, mengadakan suasana pekerjaan yang mencerminkan komposisi kaum di Malaysia. Akhir sekali, memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran, latihan, kesihatan, kemudahan infrastruktur yang lain. Seterusnya, penyusunan semula masyarakat. Di dalam negeri kita ada 5 perkara. Yang pertama, meninggikan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin melalui proses memodernkan kawasan luar bandar. Yang kedua, mengurangkan keadaan yang tidak seimbang dalam struktur guna tenaga yang terdapat sekarang ini dengan cara yang progresif dan menerusi pertumbuhan ekonomi seluruhnya, supaya pada tahun 1990 kedudukan tenaga buruh mencerminkan berbilangan kaum. Yang ketiga, menambahkan dengan lebih cepat lagi bahagian rakyat Malaysia dalam pemilikan modal, dalam stok syarikat dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, membentuk sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan orang Melayu dan kaum bumi putera bumi putera supaya dapat membentuk dan memiliki 3% ekonomi dalam tahun 1990 dan menumbuhkan beberapa agensi seperti MARA, Bank Pembangunan, Bank Bumi Putera, dan akhir sekali Amanah Saham Nasional dan sebagainya lah. Seterusnya, akhir sekali, memajukan negeri dan kawasan yang diagak mundur, yang dikatakan yang dikatakan tidak berjaya atau tidak berkembang melalui pembangunan wilayah baru seperti Dara, Kesedar, Kejora dan sebagainya lah. Akhir sekali, saya ingin mengatakan pencapaian dasar ekonomi baru ni dapat mengurangkan kadar kemiskinan kepada 17%, dan penyusunan semula masyarakat kurang capai untuk hak milik bumi putera capai 18% saja. Dilanjutkan di bawah dasar pembangunan nasional 1990 hingga 2000. Kadar isi rumah yang hidup di bawah taraf kemiskinan menurun dari 49.3% pada tahun 1970 kepada 16.5% pada tahun 1990, dan menurun lagi kepada 5.1% pada tahun 2002. Akhir sekali, pada tahun 1990, bahagian ekuiti bumi putera bertambah kepada 20.4% dari keseluruhan jumlah ekuiti korporat, dan pegangan rakyat Malaysia yang lain bertambah kepada
46.8% dan 25.1% untuk warga asing. Akhir sekali, penutup dasar ekonomi baru yang bermatlamatkan perpaduan negara yang melalui proses pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat di dalam konteks keselamatan negara yang kukuh. Segala program pembangunan negara dan dasar kerajaan semasa yang diperkenalkan adalah dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan di atas. Usaha ini memerlukan bukan sahaja usaha yang gigih dari kerajaan dan kaki tangan sahaja, malah ia memerlukan perubahan sikap, tenaga dan pemberikan rakyat dari sektor swasta untuk membangunkan negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.